jika benar evolusi ini berlaku, apakah ia berlaku secara rambang ataupun ia berlaku secara dirancang? Ahli falsafah berbeza pendapat. Antara falsafah yang terkenal untuk mengatakan bahawa evolusi ataupun keteraturan haiwan-haiwan yang kita tengok pada hari ini berasal daripada kerambangan ataupun kerawakan. Antara hujah popular yang didatangkan oleh golongan ahli falsafah ini ialah mereka mengatakan bahawa mereka mengusulkan infinite monkey theorem. Argument ni nama dia infinite monkey theorem. Dalam argument ini, ahli falsafah suruh kita membayangkan jika kita memberikan beberapa typewriter kepada beberapa ekor monyet, kemudian kita berikan mereka masa yang infinite ataupun tidak terbatas. Nescaya apabila monyet tu tulis lama walaupun rawak dan rambang, lambat laun akan terhasil perkataan yang mana perkataan tersebut boleh menghasilkan 200 muka surat karangan Shakespeare. Bayangkan. Jadi argument ini digunakan oleh ahli falsafah untuk menunjukkan bahawa keteraturan boleh terhasil daripada kerambangan dan kerawakan. Tapi saya dapat satu hujah daripada seorang ustaz, alhamdulillah, yang mana ustaz tu membawa argument daripada kitab Mauqiful Aqli karangan Syekh Mustafa Sabri. Syekh Mustafa Sabri mengusulkan argument yang sedikit berbeza dengan ahli falsafah tadi. Beliau menyatakan bahawa sekiranya di sisi kita terdapat sebuah bakul, yang mana dalam bakul tersebut terdapat gugusan huruf-huruf ataupun alfabet lah kita katakan. Kemudian kita tuangkan huruf-huruf tu tersebut daripada dalam bakul. Tuang. Agak-agaknya akan terhasil tak beberapa perkataan yang memberi maksud? Tentu akan terhasil, kerana perkataan yang paling pendek dalam bahasa Inggeris apa benda? I yang membawa maksud saya. Tapi sebelum daripada I dan selepas daripada I mestilah ada jarak untuk membawa maksud perkataan saya. Lalu kita tuang tadi, kita nampak perkataan-perkataan yang memberi makna. Apakah kita akan membiarkan saja perkataan memberi makna tadi untuk menghasilkan 200 muka surat karangan Shakespeare? Apakah kita akan biarkan saja perkataan yang memberi maksud ataupun kita alihkan ke tepi? Tentu jawapannya kita akan alihkan perkataan yang memberi maksud ke tepi supaya dia boleh memberi maksud yang lebih luas. Jadi persoalannya, siapakah yang mengalihkan perkataan-perkataan tersebut? Kita kena bayangkan bahawa perkataan dan yang mengalihkan umpama genetik dan DNA, ia tidak berlaku secara rambang. Sekalipun boleh terhasil perkataan-perkataan yang memberi maksud, tetapi tetap ada yang mengalihkan yang memberi maksud dan membuang yang tidak memberi maksud. Kalau kita berbalik kepada Archaeopteryx tadi, yakni sejenis burung yang dikatakan berevolusi daripada dinosaur keluarga theropods tadi, kita kena tanya kepada diri kita sendiri, apakah bulu pelepah yang tumbuh pada theropods untuk dia menjadi ke Archaeopteryx tu adalah hasil usaha spesies itu sendiri ataupun ada pihak lain yang menumbuhkan bulu pelepah tersebut? Jawapannya tentulah ada pihak lain, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kalau kita perhatikan, Archaeopteryx itu tidak berkuasa terhadap genetik dan DNA-nya sendiri, apatah lagi genetik yang bakal diwariskan kepada anak-anaknya nanti. Saya pernah terdengar ayat Al-Quran yang berbunyi, afara'aitum ma tumnun, apakah engkau tidak melihat apa yang engkau pancarkan daripada air mani ke dalam rahim? Aantum takhluqunahu am nahnul khaliqun, apakah kamu yang menciptakan air tersebut ataupun kami, iaitu Allah yang menciptakannya? Begitulah sedikit sebanyak hujah evolusi dan creationist. Sebenarnya evolusi ini kalau kita pandang dari satu sudut, ia bukanlah menunjukkan bahawa Allah itu tiada, bahkan ia merupakan salah satu tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja untuk hari ini. Semoga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.